TV KPM. Padi segemal kepuk di hulu, ikan keli di dalam santan. Kepalang duduk menimba ilmu, pasir di kaki jadikan intan. Tumbuh melata si pohon tebu, tepian halaman pengantin bersanding. Banyak harta tak ada ilmu, bagaikan rumah tidak berdinding. Tenang bulan di malam sepi, cahaya memancar ke pangkal kelapa. Hidup di dunia biar berbudi, pemimpin disanjung umpama bapa. Duduk bersimpuh di atas tanah, memandang bunga di sisi tempua. Pemimpin hebat pegang amanah, pasti menjadi kesayangan semua. Didik TV KPM. Terkesima dengan pantun yang diungkapkan Cik Rohani sebentar tadi. Anda sedang menonton Didik TV KPM, saya Nurul Huda Abdul Aziz. Hari ini mata pelajaran sejarah, subtopiknya usaha ke arah kemerdekaan pendidikan dan politik. Jadi kita dah berkenalan dengan Cikgu Rohani sedikit sahaja melalui ungkapan pantun sebentar tadi. Apa kata kita terus berkenalan dengan Cikgu Rohani lebih mendalam lagi. Jom kita saksikan profil guru hari ini. Itu dia Cikgu Rohani. Kita kenal dia sebagai Cikgu Rohani, tapi kita panggil dia Cikgu Ani hari ini. Apa kata kita berkenalan dulu dengan jurubahasa kita pada hari ini, iaitu Cikgu Nur Hayati dari SK Pendidikan Khas Taiping Perak. Cikgu Hayati, lambai sikit. Itu dia Cikgu Hayati. Dan kita berkenalan dengan cikgu bagi kelas pembelajaran mata pelajaran sejarah kita pada hari ini, iaitu Cikgu Cik Rohani. Cikgu Cik Rohani, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih, Yuyu. Yuyu panggil Cikgu Ani okey ke? Boleh. Ya? Okey. Jadi Cikgu Ani, kita tidak bertiga pada hari ini. Ada Yuyu, ada Cikgu Nur Hayati, ada Cikgu Ani. Kita juga ditemani oleh 4 orang murid daripada SMK Jerantut Pahang, iaitu anak murid Cikgu Rohani sendiri. Apa kata kita berkenalan dengan mereka terlebih dahulu? Jom. Okey, jom. Okey, baik ya. Bersama dengan cikgu pada hari ini ya, 4 orang anak-anak cikgu dari SMK Jerantut. Yang pertama ialah Akila Johanis. Hai Akila. Okey, yang kedua ialah Sharifah Rukayah yang cantik jelita. Hai Sharifah. Okey, yang ketiga Siti Normazlina yang ayu. Hai Siti. Dan yang keempat, cikgu bawakan ketua pelajar sekolah cikgu pada hari ini ya, Lohan. Hai Lohan. Okey. Itu dia 4 murid dengan 4 karakter berbeza menurut Cikgu Ani sebelum siaran sebentar tadi. Katanya ada seorang tu ketua pengawas, ada perpustakawan, ada pelajar yang merupakan seorang yang sudah berkecimpung dalam dunia media sosial dan sebagainya, yang cikgu. Jadi sebelum tu cikgu, Yuyu nak tanya, kita dah dengar gimmick cikgu, apa agaknya kaitannya dengan pembelajaran pada hari ini? Apakah topiknya? Apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Mungkin cikgu boleh terangkan dengan lebih jelas kepada penonton-penonton di rumah. Okey, baik Yuyu ya. Kalau dilihat tadi dalam pantun tadi, cikgu buat pantun, cipta pantun berdasarkan tentang ilmu. 2 rangkaian tentang ilmu dan 2 rangkaian lagi berkaitan pemimpin. Jadi 2 benda itu adalah berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu usaha ke arah kemerdekaan dalam bidang pendidikan dan politik. Jadi itu tajuk kita pada hari ini. Okey, apa kata cikgu kongsikan dengan penonton objektif pembelajaran pada hari ini? Silakan cikgu. Okey, terima kasih Yuyu. Jadi tajuk kita pada hari ini daripada bab 7 ya Yuyu. Jadi anak-anak yang berada di luar sana boleh sama-sama dengan cikgu hari ini buka buku teks ya, tingkatan 4, muka surat 180 ya. 180 sehingga 187. Jadi itulah dia ya, muka surat ataupun tajuk yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu usaha
ke arah kemerdekaan dalam bidang pendidikan dan politik ya, daripada bab 7. Okey, kita tengok dulu SP ataupun standard pembelajaran. Yang pertama 11.4 ya, menjelaskan sistem pendidikan kebangsaan, dan yang kedua 11.1.5 yang menguraikan penubuhan parti-parti politik. Okey, kita lihat yang pertama ya, tentang sistem pendidikan kebangsaan di tanah Melayu. Okey, sebenarnya ketika zaman penjajah, sistem pendidikan di tanah Melayu adalah mengikut sistem sekolah vernakular. Ya, yang mana ada sekolah vernakular Cina, sekolah vernakular Tamil ya. Yang mana sekolah vernakular Cina dan Tamil ini menggunakan sukatan pelajaran yang berbeza, menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Okay, tenaga pengajar juga diimport dari negara Cina dan menggunakan buku teks yang juga dari negara Cina. Di samping sekolah vernakular Cina dan Tamil, adanya juga sekolah vernakular Melayu, di samping sekolah aliran agama dan juga sekolah aliran Inggeris. Jadi kepelbagaian sistem pendidikan ini menyebabkan tidak ada perpaduan di kalangan penduduk. Jadi ini menyukarkan usaha untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi dalam usaha nak mendapatkan kemerdekaan, perlu diwujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan di tanah Melayu. Ya? Jadi kita tengok usaha yang pertama dibuat melalui penubuhan jawatan kuasa, iaitu Jawatan Kuasa Pelajaran Melayu, iaitu dipengerusikan oleh L.J. Barnes ya, pada tahun 1951 yang telah menghasilkan laporan Barnes. Okey, jadi laporan Barnes ini dia menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang menganggap tanah Melayu ini sebagai tempat tinggal yang kekal dan tumpuan taat setia. Okey, ada dua kandungan yang terkandung ya dalam laporan Barnes. Yang pertama ya, sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Pilih salah satu. Ya. Yang kedua, sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Ya. Ini cikgu ada tunjuk gambar ya, berkaitan dengan sistem pendidikan ya ketika itu ya, ketika tahun 1951. Ya. Okey, kemudian seterusnya. Okey. Habis laporan Barnes, dibuat pula laporan Fenwu pada tahun yang sama, 1951. Kenapa ada laporan Fenwu ini? Sebenarnya ini adalah sebagai tanda tidak puas hati ataupun bantahan masyarakat Cina terhadap laporan Barnes. Okey, jadi laporan ini telah mengkaji pendidikan Cina ya, dan antara kandungan Fenwu ialah sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan. Pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan tanah Melayu. Ordinan Pelajaran 1952 pula diperkenalkan ya selepas laporan Barnes. Tujuan dia adalah untuk membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan dan semua murid daripada pelbagai bangsa disatukan dalam sistem pendidikan yang berunsurkan tanah Melayu. Ya, dalam Ordinan Pelajaran 1952 ada 3 perkara yang termaktub, iaitu sekolah rendah hanya ada 2 jenis sahaja, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar jika menjadi sebagai bahasa ketiga ya, sekiranya terdapat 15 orang murid. Dan yang ketiga, sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Ordinan Pelajaran 1952 ya masih belum dapat memenuhi aspirasi semua kaum di tanah Melayu ya, kerana mendapat tentangan semua kaum. Okey, jadi cikgu nak tanya ya anak-anak murid cikgu pada hari ini, berikan pandangan anda mengapakah Ordinan Pelajaran 1951 ini mendapat tentangan daripada semua kaum. Okey, siapa nak mula dulu? Siapa yang nak mulakan? Boleh angkat tangan dan tekan yes. Okey, Siti. Tekan butang mikrofon. Silakan Siti. Saya rasa orang Melayu menentang Ordinan Pelajaran 1952 ni sebab mereka hanya menggunakan bahasa Inggeris. Ini meminggirkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di sekolah menengah. Okey, tahniah Siti, tepat sekali ya. Apabila sekolah menengah hanya menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, meminggirkan bahasa kebangsaan. Okey, lagi yang kedua. Ada siapa lagi nak cuba?
Okey, Akila silakan. Silakan Akila. Saya rasalah cikgu, orang bukan Melayu menentang Ordinans 1952 ini kerana bahasa Cina dan bahasa Tamil cuma diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah dan di sekolah menengah tidak diberi perhatian. Tepat, tahniah Akila, cemerlang. Betul, bahasa Cina dan Tamil cuma diajar sebagai bahasa ketiga. Okey, ada siapa lagi nak sambung? Okey, silakan Sharifah. Saya rasa orang bukan Melayu menentang ordinan ini sebab bahasa ibunda mereka hanya akan diajar jika terdapat lebih daripada 15 orang pelajar bukan Melayu di sesebuah sekolah tersebut. Ya, tepat. Tahniah Sharifah ya. Hanya ada 15 orang murid ke atas, maka bahasa Melayu dan bahasa Tamil dan Cina ini akan diajar di sekolah. Okey, ada nak tambah lagi tak? Nampak Lohan macam tak sabar. Okey, silakan Lohan. Silakan Lohan. Cikgu, saya rasakan cikgu, sekolah vernakular Cina dan Tamil tidak diterima sebagai sistem pendidikan kebangsaan dalam ordinan pelajaran. Betul tak cikgu? Okey, tepat sekali pandangan awak Lohan. Betul sekali ya. Bahasa Cina, sekolah Cina dan sekolah Tamil tidak diterima dalam sistem pendidikan kebangsaan ya kerana menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Okey, baik. Kita pergi pada penyata yang terakhir iaitu penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 yang dikenali juga sebagai penyata razak ya. Di mana penyata razak ini berusaha untuk memupuk perpaduan rakyat berbilang kaum melalui sistem persekolahan yang sama, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar dan kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Dan penyata razak ini akhirnya telah mengemukakan beberapa cadangan. Yang pertama, sekolah umum. Ya, sekolah umum kalau hari ini kita kenali sebagai sekolah kebangsaan. Ya, peringkat rendah menggunakan bahasa Melayu. Manakala sekolah jenis umum ataupun hari ini kita kenali sebagai sekolah jenis kebangsaan ya di peringkat rendah menggunakan sama ada bahasa Inggeris, bahasa Cina dan atau bahasa Tamil. Manakala yang ketiga, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah. Dan yang keempat, sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Manakala bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran. Jadi inilah dia penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956. Ya, yang nampaknya telah menekankan, yang nampaknya telah menggabungkan kehendak rakyat daripada laporan BANS yang disukai oleh orang Melayu digabungkan dengan laporan FENWU yang disukai oleh orang bukan Melayu. Maka terhasillah Jawatankuasa Razak yang cuba memenuhi aspirasi ataupun kehendak semua kaum. Okey. Itu dia penjelasan yang cukup jelas oleh Cikgu Ani sebentar tadi. Kita dah dengar tentang laporan BANS, laporan FENWU, ordinan pelajaran dan juga penyata razak sebentar tadi. Banyak lagi yang kita akan belajar. Kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM, mata pelajaran sejarah usaha ke arah kemerdekaan pendidikan dan politik. Masih lagi bersama dengan saya, Yuyul dan juga Cikgu Rohani ditemani Cikgu Nur Hayati iaitu juru bahasa kita pada hari ini. Ayuh, Yuyul pun tak sabar nak dengar pembelajaran pada hari ini. Kita sama-sama dengan Cikgu Rohani. Teruskan Cikgu Rohani. Okey, terima kasih Yuyu. Kita pergi pada yang seterusnya. Sistem pendidikan kebangsaan di Sarawak dan Sabah. Ya, perlu juga ditubuhkan satu sistem pendidikan yang seragam di Sarawak dan Sabah dalam usaha untuk mendapatkan kemerdekaan. Ya, jadi kita lihat kalau di Sarawak dan Sabah adanya laporan Woodhead ya, yang dibuat pada tahun 1955. Okay, E.W. Woodhead ini merupakan ketua pegawai pelajaran Britain yang diundang ya untuk meninjau perkembangan pendidikan dan membuat cadangan ya tentang pendidikan di Sabah dan Sarawak. Jadi Woodhead ini telah mengemukakan 3 cadangan. Yang pertama ya, memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah. Yang kedua, mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Yang ketiga, menitikberatkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Dan antara cadangan Woodhead ya, berkaitan dengan sistem pendidikan di Sarawak ialah
mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Ya, maknanya di Sarawak ni hanya ada satu sekolah saja berbilang kaum yang akan menggunakan bahasa Inggeris sahaja sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, menyeragamkan sukatan, pelajaran dan peperiksaan. Yang ketiga, memperkenalkan buku teks yang mempunyai latar belakang unsur tempatan. Dan yang keempat, di sini adanya pendidikan civic, iaitu memastikan pendidikan civic diajar secara formal di sekolah. Jadi apa matlamat pendidikan kebangsaan ini di Sarawak? Matlamatnya adalah untuk membentuk perasaan kekitaan, kebersamaan, bagi mewujudkan rasa taat setia kepada negeri Sarawak dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. Itu di Sarawak, sistem pendidikan kebangsaan di Sarawak. Kita lihat pula di Sabah. Di Sabah, laporan Woodhead juga diterima, tetapi dengan dibuat beberapa pindaan. Apa pindaannya? Yang pertama, mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Yang kedua, memastikan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris dan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu. Dan yang ketiganya, peperiksaan sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Kemudiannya Ordinan Pelajaran Koloni 1956 telah diperkenalkan untuk meneruskan lagi rancangan Woodhead. Matlamatnya ada dua. Yang pertama, menyeragamkan kurikulum dan peperiksaan di peringkat rendah dan menengah supaya sama. Dan yang kedua, melahirkan perasaan kebersamaan dalam kalangan kaum di Sabah. Jadi, inilah dia info ataupun fakta berkaitan dengan sistem pendidikan di Sabah dan juga di Sarawak. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu ni jelas atau tidak? Berdasarkan penerangan cikgu tadi, faham atau tidak sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah? Faham tak? Semua dah faham ke? Jelas cikgu. Jelas ya? Cikgu. Oh, bagus. Semua jelas, semua faham ni. Kalau jelas bagus. boleh ada kuis lah kan cikgu? Ya, bila dah jelas, dah faham, kita buat satu permainan lah ya. Yuyu. Betul. Kita nak uji setakat mana mereka ni jelas dan faham. Betul, setuju. Okey, jadi kita buat satu permainan yang kita namakan sebagai permainan saya kunci. Saya kunci. Okey, macam mana permainan ni? Okey, jadi cikgu dah sediakan soalan, ada di dalam kotak yang cikgu letakkan, dengan Kak Yuyu di sana. Jadi nanti cikgu nak minta tolong Kak Yuyu yang cantik jelita ni untuk bacakan jawapan. Kemudian anak murid cikgu ni kunci jawapan tersebut. Dia kunci kat mana? Dia kunci kat Sarawak atau kunci di Sabah? Okey. Kita lihat. Dia boleh faham dan dia boleh ingat tak apa yang cikgu terangkan tadi? Okey. Boleh kita mulakan Yuyu? Boleh. Yuyu dah bersedia. Okey. Kita mulakan. Okey, yang pertama kita minta Kak Yuyu bacakan. Apa dia yang pertama? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ordinan Pelajaran Koloni 1956 meneruskan rancangan Woodhead. Ordinan Pelajaran Koloni 1956 meneruskan rancangan Woodhead. Di Sabah atau Sarawak? Sabah atau Sarawak? Siapa nak kunci jawapan ini? Okey, dua-dua. Syarifah dengan Siti, dua-dua angkat tangan. Okey, tak apa. Mata cikgu nampak Syarifah dulu tadi. Bagus anak murid cikgu ni, berlumba-lumba Okey, Syarifah dulu, silakan. Saya kunci Sabah, cikgu. Kunci Sabah. Ya, bagus. Tahniah Syarifah. Betul ya? Ya, betul. Baik, tepat Yuyu akan sekali. lekatkan di sini jawapannya. Okey, Kak Yuyu tampalkan di situ ya. Sistem pelajaran koloni ni dia meneruskan rancangan Woodhead. Okey, yang kedua. Seterusnya. Bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris dan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu. Okey. Siapa nak kunci? Okey, jawapan ini. Okey, Lohan. Okey, silakan Lohan. Baik, silakan Lohan. Saya kunci Sabah, cikgu. Kunci Sabah. Okey, tepat sekali. Tepat sekali. Betul ya. Sebab di Sabah dia ada sekolah ada sekolah lain selain daripada sekolah kebangsaan Okey, Seterusnya. Mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.
Okey, kita minta Kak Yuyu ulang sekali lagi. Okey, Kak Yuyu ulang ya. Mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di Sabah atau Sarawak? Okey, siapa nak kunci jawapan ni? Okey, semua pakai angkat tangan. Okey, Syarifah cukuplah, cikgu bagi orang lain dulu ya. Okey. Kita bagi peluang. Bagus Syarifah ni angkat tangan. Okey, cikgu minta Akila yang sedang tersenyum. Silakan Akila. Saya kunci Sarawak, cikgu. Dia kunci Sarawak. Okey, bacakan semula Kak Yuyu. Mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Ya, tahniah Akila. Tepat. Betul Bagus. jawapan ya. Sebab Kak Yuyu di boleh tampal Sarawak di ya, sini. cuma ada sekolah yang menggunakan bahasa sekolah Inggeris sebagai bahasa pengantar. Jadi semua kaum akan berada di sekolah tersebut. Okey. Syabas. Okey, seterusnya Ada lagi. Ding. Meningkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Siapa boleh nak jawab? cuba? Meningkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Kak Yuyu tengok tu empat-empat angkat Kak tangan Yuyu tadi. pilih Lohan lah. Okey lah. Kak Ketua Yuyu pelajar. berkenan Kak Lohan. Okey, silakan ya. Silakan Lohan. Saya kunci Sabah, cikgu. Kunci Sabah. Betul. Betul. Tepat. Tahniah. Ya. Bijak-bijaklah anak murid cikgu ni. Nampak sangat dia faham dah apa yang cikgu ajar tadi. Ya. Kak Yuyu terkial-kial juga fikir Sabah Sarawak tadi. Pandai okey. betul murid-murid cikgu Ani ni. Seterusnya boleh kita teruskan? Silakan. Sukatan pelajaran dan peperiksaan diseragamkan. Siapa yang nak cuba? Okey, Siti. Okey, Siti ya. Silakan. Saya kunci di Sarawak. Kunci di Sarawak. Betul ke? Betul tak? Betul. Tepat. Cikgu ni buat saya was-was tau cikgu. Saja je cikgu uji tadi. Kok dia nak tukar. Itu dia. Tepat. Tahniah. Ya. Bagus. Ada lagi lah cikgu. Ya, silakan. Kita buat sampai habis. Permainan kunci ni tidak akan berakhir. Seterusnya, memperkenalkan buku teks yang berunsurkan tempatan. Memperkenalkan buku teks yang berunsurkan tempatan. Siapa yang boleh jawab? Syarifah. Silakan Syarifah. Saya kunci Sarawak. Kunci Sarawak. Betul. Tahniah. tahniah. Tepat sekali. Sudahlah cantik, pandai pula. Kembang dia hari ni Kak Yuyu ya. Okey ya. Baik. Seterusnya. Ada lagi cikgu? Ya, silakan. Pendidikan civic diajar secara formal di sekolah. Saya pilih Lohan lah cikgu, boleh? Ya, boleh silakan ya. Minta izin kita memilih pula. Apa jawapannya Lohan? Saya kunci Sarawak. Ya, Betul, betul. ya? Tepat, tahniah ya. Ayo. Okey. Ni kalau exam ni boleh Ini betul A+ semua ni. Ini semua Cemerlang. A+ ni nanti insya-Allah ya. Sebab semua boleh jawab ya. Ada lagi yang terakhir kita dah nampak dah kotak dia kat mana, tapi mungkin pelajar tak nampak di rumah. Kak Yuyu bacakan yang terakhir ya. Peperiksaan sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Okey, sekali lagi Kak Yuyu. Kita minta Kak Yuyu Peperiksaan baca. sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Okey, cikgu nampak Siti tadi. Sama semua pakai berlumba ni. Itulah, Kak Yuyu, baguslah. Bagus sangat. Bangga cikgu hari ni ya. Okey, tapi kita silakan, bagi Siti. peluang pada Siti ya. Saya kunci Sabah, cikgu. Betul. Okey, betul. Kak Yuyu ya. tahu sebab memang tinggal Jadi bubble terakhir jawapannya ni. di Sabah. Okey. Syabas semua murid-murid. Ya. Tahniah diucapkan. Ya, tahniah semuanya. Okey, bagus. Cikgu nampak tadi dekat papan tu, dekat papan permainan, semuanya lengkap. Betul tak Kak Yuyu? Betul, lengkap semuanya. Lengkap. Sabah dan Sarawak. Okey, dan cikgu tengok, okey, semuanya tepat dan betul. Okey, tahniah ya. Jadi itulah ya sistem pendidikan kebangsaan di Sarawak dan juga Sabah ya. Jadi di Sarawak dan Sabah juga dibentuk satu pendidikan kebangsaan yang memang berjaya menyatu padukan penduduk berbilang bangsa dan dalam usaha untuk membentuk sistem kemerdekaan. Jadi itu dia. Okey. Tahniah kepada murid-murid yang menjawab dengan betul sebentar tadi dan tahniah juga kepada cikgu kerana mengajar mereka dengan jelas dan mereka faham, sefaham dan sesungguhnya. Seterusnya perubahan parti-parti politik selepas ini, jangan ke mana-mana di Didik TV KPM.
Kembali lagi bersama Didik TV KPM. Tadi sempat juga saya berborak dengan Cikgu Ani dan dikabarkan sebelum ini terdapat 14 parti politik yang mana Kak Yuyu sendiri ada yang Kak Yuyu tak pernah dengar namanya dan ada yang masih bertahan sehingga kini. Untuk menerangkan dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Cikgu Ani untuk pembelajaran mata pelajaran sejarah tingkatan 4 usaha ke arah pendidikan. Silakan Cikgu Ani. Okey, terima kasih sekali lagi Yuyu ya. Jadi tadi kita dah jadi hari ini kita akan sambung lagi ya penubuhan parti-parti politik ya. Jadi parti politik ini juga penting dalam usaha untuk mendapatkan kemerdekaan. Ya, jadi seperti yang Yuyu cakap tadi, ada 14 parti politik yang ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua. Ya, berikutan munculnya semangat nasionalisme ya di kalangan rakyat. Jadi dalam 14 ni kita akan tengok satu demi satu ya. Jadi pelajar-pelajar, anak-anak murid yang berada di rumah juga boleh melihat buka buku teks ya, muka surat 184 ya, juga ada ya 14 parti politik ini. Yang pertama adalah Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM, ditubuhkan pada Oktober 1945. Pemimpin dia Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Bustaman, di mana perjuangannya adalah untuk melahirkan kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu, menekankan perpaduan penduduk berbilang kaum dan mencapai kemerdekaan dan memperjuangkan Melayu Raya. Okey, yang kedua, parti politik yang kedua, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, ya, ditubuhkan pada tahun 1946. Pemimpinnya Abang Haji Zaini, Abang Haji Oping dan Datuk Petinggi Abang Haji Abdullah. Ya, perjuangan dia untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di Sarawak, menentang penyerahan Sarawak kepada British dan menjenamakan semula Persatuan Melayu Sarawak yang diharamkan semasa Jepun. Yang ketiga, Angkatan Pemuda Insaf, API. Sebab tu cikgu buat warna merah ni ya, untuk pelajar ingat, untuk murid ingat API ya. Ditubuhkan pada Februari 1946. Pemimpin dia Ahmad Bustaman. Perjuangan dia adalah untuk mengembeling tenaga pemuda sebagai penggerak perubahan politik dan menggunakan slogan Merdeka dengan Darah. Ya. Yang keempat, Pergerakan Pemuda Melayu, ditubuhkan pada Mac 1946. Pemimpinnya Muhammad Sirat Yaman, Awal Ramli, Rosli Dobi dan Morsidi Shidik, di mana perjuangan mereka ialah menentang penjajahan British dan menuntut kemerdekaan Sarawak. Yang kelima, United Malay National Organisation ataupun UMNO ya. Pemimpin dia ditubuhkan pada Mei 1946. Pemimpinnya Datuk On Jaafar dan Tunku Abdul Rahman. Perjuangannya pada mulanya UMNO ini ditubuhkan untuk menentang Malayan Union dan bekerjasama dengan kaum lain untuk mencapai kemerdekaan. Okey, yang keenam, Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Okey, juga pada bulan Jun 1946 ya. Kalau Yuyu perhatikan, kalau anak murid perhatikan ya, 1946 ini tahun popular ya dengan penubuhan parti-parti politik ya. Pemimpinnya Tengku Nordin dan Zakaria Gan. Perjuangannya untuk meningkatkan kemajuan dalam bidang sosioekonomi dan menuntut supaya Sabah merdeka ya daripada British. Yang ketujuh, MIC ataupun Malayan Indian Congress, ditubuhkan juga 1946. Pemimpinnya John TV dan KL Devasa. Perjuangannya adalah untuk menjaga kepentingan orang India di tanah Melayu dan memperjuangkan kemajuan politik bersama-sama kaum lain. Baru 7 ya, ada 7 lagi. Sabar ya. Kita tengok pula yang ke-8, Barisan Pemuda, ditubuhkan juga pada 1946 di Jesselton dan Labuan. Pemimpinnya adalah Mandor Sharif, Imam Suhaili Yaakob dan Pangeran Ahmad. Perjuangannya untuk menyatukan anak negeri dan bekerjasama memperbaiki keadaan ekonomi dan politik serta menuntut keadilan dari British. Yang ke-9, Barisan Pemuda Sarawak, Jun 1947, dipimpin oleh Abang Muhammad Kasim Taha dan Ahmad Zaidi Adhus. Perjuangannya untuk memperjuangkan kepentingan Bumi Putera untuk menuntut kerajaan sendiri dan menentang penyerahan Sarawak kepada British. Yang ke-10, Malayan Chinese Association ataupun MCA, dipimpin oleh Tan Chien Lock, Yong Sok Lin dan H.S. Lee. Tujuan dia adalah untuk menjaga kepentingan kaum Cina di tanah Melayu dan bekerjasama menentang komunis di tanah Melayu. Yang ke-11 ya, Independence of Malayan Party, IMP,
Ditubuhkan pada September 1951, pemimpinnya Datuk Onn Jaafar dan Tan Cheng Lock. Okey, perjuangannya untuk menyatukan rakyat pelbagai kaum di tanah Melayu dan kerjasama kaum ini dianggap penting untuk mencapai kemerdekaan tanah Melayu. Yang ke-12, Parti Islam Setanah Melayu, PAS, November 1951, pemimpin dia Haji Ahmad Fuad Hassan dan Dr. Burhanuddin Al-Helmi juga mahu memperjuangkan kemerdekaan penuh tanah Melayu dan mahu menyatukan pentadbiran Islam di negeri Melayu. Yang ke-13, People's Progressive Party, Januari 1953, pemimpin dia adalah Dr. S. Kanapati Pillai dan Dr. C. Nivagasam. Perjuangannya untuk memperjuangkan hak sama rata antara semua kaum dan memperjuangkan keadilan sosioekonomi, berasaskan demokrasi berparlimen. Dan yang ke-14, yang terakhir ialah Parti Negara. Ditubuhkan pada Februari 1954, pemimpin dia Datuk Onn Jaafar, Datuk Hamzah Abdullah, Yahya Jun Singh, E.E.C. Tuai Singgam dan P. Ramani. Perjuangannya adalah untuk menuntut kemerdekaan secara kerjasama antara kaum dan membentuk satu parti untuk semua rakyat di tanah Melayu. Jadi inilah dia 14 buah parti politik yang ada di tanah Melayu. Jadi nampaknya parti-parti politik yang ditubuhkan ini adalah berasaskan kaum dan mahu menjaga kepentingan kaum masing-masing. Jadi selepas itu ditubuhkan pula parti yang mengumpulkan semua kaum dalam satu parti dan inilah merupakan asas kepada penggerak parti politik kebangsaan. Okey, jadi 14 parti kita dah belajar. Jadi cikgu sediakan satu tugasan untuk anak murid cikgu pada hari ini. Sebenarnya tugasan ini dah diberikan lebih awal, di mana cikgu minta anak-anak murid cikgu ini memilih satu parti politik yang mereka mahu, sediakan skrip pidato, kemudiannya apa dia tugasan mereka, macam mana skrip yang mereka perlu sediakan. Andaikan anda salah seorang barisan pemimpin parti tersebut, persembahkan satu pidato untuk mengajak orang ramai menyokong parti anda. Itu dia. Ya, rasanya dah bersedia semua ni. Nampak semua dah bersedia macam tak sabar lah ke nak berpidato ni. Bersedia ya? Senyum-senyum. Okey. Mungkin Yuyu boleh tekankan di sini bahawa di awal pembelajaran tadi Cikgu Rohani ada mengatakan bahawa berbicara adalah untuk debat kebijaksanaan atau intelektual dan bukannya untuk berebut kuasa. Maka pidato pada hari ini adalah untuk tujuan pembelajaran semata-mata. Jadi cikgu, kita boleh teruskan? Ya, siapa nak cuba dulu? Siapa nak cuba dulu? Nak cuba? Andaikan anda seorang pemimpin dan bagaimana anda nak mengajak orang ramai untuk menyertai parti anda. Siapa pemimpin pertama? Oh, itu dia, Sharifah. Okey, kita dengar Sharifah berpidato. Parti apa yang dipilih Sharifah? Saya memilih untuk membuat pidato politik bagi pihak PKMM. Okey, Parti Kebangsaan Melayu Melayak. Silakan. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam satu Malaya. Saya Sharifah Ruqayyah, merupakan pemimpin bagi pihak Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersatu padu bersama-sama menyokong perjuangan Parti Kebangsaan Melayu Melaya yang dipertua kita Dr. Burhanuddin Al-Helmi mahu kita bersatu padu tanpa mengira kaum. Marilah kita bersama-sama untuk menentang penjajah dan kita akan membawa kemerdekaan bersama-sama dengan Indonesia. Kita bentuk Melayu Raya yang bebas dari kuasa asing. Hidup Melayu Raya. Sekian, terima kasih. Itu pidato dia. Lemah lembut cara dia mengajak orang ramai. Ini wakil kaum ibu ni. Nampaknya betul. wakil kaum wanita dalam Bersesuaian. PKMM. Tahniah, skrip yang bagus. Dalam skrip tu ada isi siapa pemimpin, Betul. apa perjuangan parti. Betul. Tahniah Sharifah, bagus. Yang kedua, siapa lagi nak berpidato? Lohan. Lohan. Silakan Lohan. Saya memilih untuk berpidato bagi pihak Angkatan Pemuda Insaf. Wah, okey. Api. Okey, silakan. Salam sejahtera, merdeka dengan darah. Pemimpin kita
Saudara Ahmad Bostamam telah mencipta slogan ini. Slogan ini bermaksud kita perlu mencapai kemerdekaan walau apa terjadi sekalipun. Kita perlu bebaskan tanah air tercinta kita ini dari cengkaman penjajah yang menindas kita. Kita mesti sanggup bergadai nyawa dan rela menumpahkan darah kita demi memastikan tanah air yang kita cintai ini akan merdeka. Marilah pemuda-pemuda harapan bangsa untuk berganding bersama-sama kami, pemimpin Angkatan Pemuda Insaf, semarakkan rasa cinta tanah air kita kerana kitalah bakal membawa negara kita ke mercu merdeka dan berdaulat. Sekian, terima kasih. Okey, tahniah Lohan. Bersemangat ni. Kobar-kobar. Bakal YB ni. Boleh jadi yang berhormat ni. Okey, tahniah Lohan. Cikgu bangga dengan Lohan. Tapi dia nak jadi pilot, cikgu tahu. Tapi ada bakat jadi YB. Ada Tahniah bakat. Lohan. Okey, seterusnya. Siapa lagi? Okey, siapa nak cuba? Siti. Silakan. Silakan Siti. pilihan parti dan pidato anda. Okey, silakan Siti. Parti apa yang Siti pilih? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Siti Namazina nama diberi. Tampil berucap membawa misi. IMP parti yang kita dukungi, berpuak-puak kita hindari. Semalam, pemimpin yang kita sayangi, Datuk Wan Jaafar telah berucap di kampung Kuala Baru, Kuala Lumpur, bahawa orang Melayu, orang Cina, orang India dan kaum-kaum lain yang ada di tanah Melayu perlu bersatu jika mahu merdeka. Tanpa kerjasama kaum, jalan ke arah negara merdeka akan gelap gelita. Bila semua kaum bekerjasama, penjajah akan menjadi takut. Kerana kerjasama kaum akan menjadikan penjajah kecil di negara kita. Ayo rapatkan perbezaan, kita cipta persamaan supaya negara kita dapat merdeka dan mudah dan aman. Sekian, terima kasih. Okey, tahniah Siti. Cikgu berpantun, dia pun berpantun. Betul, Bagus anak bagus. murid ni ya. Tahniah Siti, bagus ya. Cikgu bangga dengan Siti. Yang terakhir sekali, cikgu nak dengar pastinya Akila. Okey, silakan Akila. Saya memilih untuk berpidato bagi pihak Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Okey, silakan. Silakan Akila. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Ramai rakyat Sabah yang buta huruf di bawah pemerintahan British. British tidak berusaha menubuhkan sekolah-sekolah terutama bagi rakyat yang jauh di pedalaman. Dalam bidang ekonomi, kita rakyat Sabah juga jauh ketinggalan. Kita hanya menjadi hamba kepada British dan kekayaan ekonomi negara kita dikaut British. Oleh itu, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bangkit mencapai kemajuan dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Sabah perlu merdeka daripada British. Sudah lama kita dijajah sehingga merempat di bumi sendiri yang bertuah ini. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian, terima kasih. Wah, bagus Akila, bersemangat ya pidato dia. Ya. Akila ni berasal daripada Sabah Yuyu ya. Jadi tahniah Akila, bersemangat ya. Cikgu bangga dengan Akila. Tahniah semuanya hari ini cemerlang ya dalam menghasilkan skrip pidato dan juga menyampaikan pidato. Itu dia. Kita telah menyaksikan kematangan berpidato oleh murid-murid yang dijemput secara virtual pada hari ini. Tak sabarlah Kak Yuyu untuk melihat bakal-bakal pemimpin ini untuk memimpin negara satu hari nanti. Berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Banyak betul yang telah kita pelajari soal pendidikan dan politik dalam usaha ke arah kemerdekaan. Banyak sebenarnya aspek yang perlu diambil kira dan semangat patriotisme juga terbina dan terbentuk apabila kita memahami benar-benar soal pendidikan dan politik ke arah kemerdekaan. Kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini bersama dengan Cikgu Rohani. Silakan Cikgu Hani. Okey, terima kasih Yuyu. Kita pergi pula tajuk seterusnya, kerjasama politik untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey, jadi apakah bentuk kerjasama politik ini ya dalam usaha untuk mendapatkan kemerdekaan?
Yang pertama adalah pakatan yang dibuat di antara PUTRA dengan AMCJA. PUTRA ini adalah singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat, ya, yang terdiri daripada orang Melayu, dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi, bekerjasama membuat pakatan dengan AMCJA, All Malayan Council of Joint Action, yang dipimpin oleh Tan Cheng Lock, ya, yang bergabung pada Disember 1947. Dan inilah sebenarnya merupakan perintis kepada kerjasama politik antara kaum. Ya, di mana pakatan ini telah melahirkan satu manifesto perlembagaan rakyat yang mencadangkan pemerintahan sendiri, pembentukan Dewan Perundangan dan juga mempunyai satu kewarganegaraan. Ya, ini dia pakatan yang pertama lah, ya, yang menggabungkan kerjasama kaum. Ya, okey, yang kedua, persidangan kebangsaan. Persidangan kebangsaan ini berlangsung pada bulan Februari 1954 yang diketuai oleh Datuk Panglima Bukit Gantang, iaitu Menteri Besar Perak ketika itu, iaitu Datuk Abdul Wahab bin Aziz. Okey, dalam persidangan kebangsaan ini dibincangkan langkah-langkah untuk membentuk gabungan parti politik yang bersifat kebangsaan di tanah Melayu, ya, yang bersatu. Dan persidangan kebangsaan ini disertai oleh IMP, ya, Independence Malayan Party tadi, MIC, Persatuan Selenis Malaya dan Persatuan Eurasian Malaya yang menuntut pilihan raya persekutuan diadakan. Ini persidangan kebangsaan, ya, kerjasama politik. Okey, kerjasama politik yang ketiga ialah konvensyen kebangsaan, dianjurkan oleh UMNO yang ketika itu dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman dan MCA pimpinan Tan Cheng Lock, ya, pada bulan Ogos 1945. Tujuan dia adalah nak membincangkan usaha bagi mendapatkan kemerdekaan dan masa depan tanah Melayu. Konvensyen kebangsaan ini dihadiri juga oleh PAS, ya, Persetiaan Melayu Kelantan dan Persatuan Melayu Semenanjung. Dalam konvensyen ini telah diluluskan satu resolusi yang mendesak British untuk mengadakan pilihan raya persekutuan. Dan yang keempatnya, kerjasama politik yang terakhir ialah pembentukan Parti Perikatan. Ya, di mana pembentukan Parti Perikatan ini dibuat pada bulan Oktober 1954 apabila MIC menyertai UMNO dan MCA untuk membentuk Parti Perikatan. Parti Perikatan ini kalau hari ini dikenali sebagai Barisan Nasional. Ya, dibentuk 3 kerjasama parti politik mengikut kaum yang terbesar, ya, iaitu MIC, UMNO dan MCA. Okey, jadi lengkaplah kerjasama 3 kaum terbesar di tanah Melayu. Dan kalau dilihat, mereka ini menjadikan kapal layar sebagai logo. Kenapa pilih kapal layar? Ya, sebagai lambang persediaan 3 kaum ini untuk menempuh cabaran dan rintangan bagi mencapai kemerdekaan negara. Ya, jadi inilah dia 4 kerjasama politik, okay, di tanah Melayu dalam usaha untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi di sini nampak ada unsur perpaduan, ya, apabila parti-parti politik ini bekerja sama. Okey. Jadi itulah dia 4 kerjasama. Jadi cikgu sediakan satu aktiviti untuk anak murid cikgu pada hari ini. Yang kat luar juga, yang sedang menonton juga boleh bersama-sama, ya, menyertai aktiviti ini, iaitu ulasan gambar. Jadi depan Kak Yuyu tu ada gambar kan? Ada 4 gambar. Jadi cikgu nak minta tolong Kak Yuyu pilih mana-mana satu gambar yang Kak Yuyu berkenan. Okey, jadi anak murid cikgu akan lihat gambar ini dan anak murid cikgu cuba membuat ulasan, okey, berkaitan dengan gambar tersebut berdasarkan pembelajaran cikgu. Tak mampu bagi semua banyak pun dapat bagi isi-isi penting sangat dah cikgu seronok, ya. Okay. Baik, gambar pertama perikatan di antara UMNO, MCA dan MIC. Mungkin ada murid yang nak mencuba. Siapa yang nak cuba boleh angkat tangan? Siapa nak cuba? Lohan. Silakan Lohan. Gambar tersebut menunjukkan Parti Perikatan. Parti Perikatan merupakan gabungan 3 parti yang mengikut kaum, iaitu MIC, MCA dan UMNO. Parti ini memilih kapal layar sebagai logo yang melambangkan kesediaan menempuh cabaran dan rintangan bagi mencapai kemerdekaan negara.
Okey, tepat. Tahniah Lohan. Pandai Lohan tengok ya. Ada clue kat situ. Ada 3 parti, MIC, MCA dan juga UMNO ya. Juga ada kapal layar. Tahniah Lohan ya. Ulasan yang baik ya. Okey, seterusnya. Okey, Kak Yuni nak angkat apa? Okey. Siapa yang boleh jelaskan? Siapa nak beri ulasan tentang gambar ni? Ya, ada orang yang pakai kopiah, pakai baju Melayu warna hijau. Tiga-tiga dah angkat tangan Cikgu Ani boleh pilih seorang? Cikgu pilih Siti lah. Siti, okey, silakan Siti. Gambar tersebut menunjukkan Komisen Kebangsaan. Komisen Kebangsaan ini dianjurkan oleh UMNO dan MCA pada bulan Ogos 1954. Komisen ini meluluskan resolusi mendesak British untuk mengadakan pilihan raya persekutuan. Tepat Siti. Tahniah, betul ya. Ini adalah konvensyen kebangsaan ya. Yang akhirnya menuntut British mengadakan pilihan raya. Bagus Siti bijak ya. murid-murid. Seterusnya. Gambar seterusnya. Kak Yuyu berkenan dengan gambar tu. Gambar apa tu? Dia pun berpidato, cikgu. Ya. Siapa nak cuba jawab tu? Silakan. Silakan. Jelas nampak gambarnya. Okey, Sharifah. Syarifah nak jawab. Silakan Sharifah. Gambar tersebut ialah persidangan kebangsaan yang diadakan pada Februari 1954 yang diketuai oleh Datuk Panglima Bukit Kantang. Okey. Tahniah Sharifah. Ini gambar berkaitan dengan persidangan kebangsaan ya. Persidangan kebangsaan ni dia dalam bentuk formal ya, dalam bentuk mesyuarat. Okey, tahniah Sharifah, tepat. Persidangan kebangsaan. Dan yang terakhir sekali. Ya, yang terakhir. Pastinya agak-agak siapa nak jawab ni? Mestilah Akila. Okey. Akila dah tak ada pilihan tapi untuk menjawabnya. Silakan Akila. Gambar tersebut adalah gambar Pakatan Putera AMJC Pusat. Pakatan ini membentuk kerjasama kaum dari aspek politik dan telah melahirkan manifesto perlembagaan rakyat. Okey, bagus Akila. Cikgu betulkan sikit je ya. Ini adalah gambar berkaitan dengan Pakatan Putera dengan AMCJA. Akila ada salah sebut je sikit tadi ya. Tak apa Akila, apa pun tahniah. Terima kasih ya. Okey, tahniah semuanya. Jadi cikgu, kita nak pilih seorang murid untuk membuat rumusan bagi pembelajaran hari ini. Mungkin cikgunya yang akan pilih murid untuk menjawab dan memberi rumusan untuk pembelajaran hari ini. Okey, nak suruh cikgu pilih ya. Siapa nak buat rumusan pada hari ini? Okey. Kalau gitu, cikgu minta Akila lah. Ya Akila. Akila, silakan. Akila sekali lagi cikgu minta. Kesimpulan yang saya buat adalah usaha ke arah kemerdekaan ini menekankan langkah memupuk kerjasama dan perpaduan kaum untuk membina negara bangsa. Betul Akila. Sebenarnya usaha ke arah kemerdekaan ini adalah perlukan kerjasama kaum ya untuk membentuk perpaduan bagi mendapatkan kemerdekaan. Itu betul dia. Sangat tepat Akila. Tak lengkaplah kalau pembelajaran ini ada rumusan dari murid tapi tak ada rumusan dari gurunya. Jadi Kak Yuyu nak persilakan Cikgu Rohani untuk memberi rumusan pentaksiran murid pada hari ini dan juga mana agaknya kita boleh dapatkan bahan sokongan bagi pembelajaran pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, pada hari ini semua anak murid cikgu ni cemerlang. Tahniah. Tahniah. Bagus semuanya, lengkap boleh jawab. Ya, dan pada hari ini juga segala bahan-bahan ya boleh didapati dalam KPM Main Sumberku ya, Perkasaku Sumberku. Okey, itu dia daripada Cikgu Rohani, satu pembelajaran yang cukup baik, satu pengajaran yang cukup jelas daripada guru sejarah kita pada hari ini. Kak Yuyu nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Rohani, Kak Yuyu nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Hayati jurubahasa kita pada hari ini, dan semestinya nak ucapkan terima kasih kepada 4 murid yang cukup cemerlang dan sangat aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Bagi tepukan untuk diri sendiri dulu. Okey, tahniah murid-murid semua. Jadi ingat, usaha ke arah kemerdekaan, pemimpin yang baik mesti ada pengikutnya, dan pemimpin yang baik mesti berpegang kepada perjuangan dan memastikan janji-janji sampai manfaatnya kepada rakyat. Sekian Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam hormat.